Sekarang yang berlaku ialah satu peristiwa terbaru. Dalam perlembagaan India ada catatan atau peruntukan namanya 370, sama dengan MH30 kita ni, yang kapal terbang Mars kita hilang tu 370 juga. Ini ada satu undang-undang nombor 370 dalam undang-undang perlembagaan India. Apa dia? Undang-undang itu mengatakan Jammu Kashmir adalah kawasan istimewa. Apa dia kawasan istimewa? Dia ada bendera sendiri, dia ada pentadbiran dia sendiri, dia ada pekerjaan-pekerjaan kerajaan yang orang Kashmir saja yang dibenarkan. Kemudian orang luar tak boleh beli tanah. Sembarang harta di dalam Kashmir orang luar tak boleh. Maksudnya orang India, kawasan lain daripada Uttar Pradesh, daripada Punjab, daripada sebut saja, tidak dibenarkan membeli sebarang inci tanah pun di Kashmir. Itu peraturan yang dikenakan oleh British kepada India. Dia kata kamu boleh ambil Kashmir, tapi ini undang-undang yang kamu kena patuh. British kata, India kata okey, tetapi sebenarnya India tidak pernah patuh. Bukan saja dia membiarkan orang Hindu masuk ke dalam kawasan itu, dia membunuh orang-orang Kashmir. Tetapi pada tahun ini 5 Ogos, maknanya bulan yang lepas, kerajaan India telah menghapuskan undang-undang ini 370. Dia mengatakan tidak lagi, Kashmir bukan lagi kawasan istimewa. Sekarang Kashmir benar-benar di bawah India. Jadi macam kita kan, kita punya peruntukan perlembagaan 160, hak istimewa Bumi Putra atau Melayu. Kita ada tu. Kalau hapus tu kita jadi lain lah, tak jadi menyesang. Tapi kita ada tu sekarang, kita cuba bertahan. Samalah ini, bila dihapuskan ini, orang-orang Hindu telah berpusu-pusu masuk untuk ambil harta-harta dan beli semua tanah di situ. Tujuannya adalah untuk menukar Kashmir menjadi Hindu, bukan lagi Muslim. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, mereka telah merosakkan status Kashmir, kemudian mereka mulai melakukan keganasan yang akan kita sebut. Ini yang saya sebut tadi, hak status istimewa Kashmir. Sebelum pemansuhan 370 itu ada bendera sendiri, ada pentadbiran sendiri, orang luar tidak boleh beli tanah Kashmir, pekerjaan dalam kerajaan untuk orang Kashmir saja. Hak ini telah dibuang. Bila dibuang, maka mereka telah memasukkan dalam Kashmir seramai 1 juta tentera ke dalam Kashmir, tentera India. Dan dicatat Kashmir adalah kawasan terpadat tentera di dunia. 1 tentera kawal 6 orang. Itu Kashmir sekarang. Mula-mula mereka masukkan pada tahun 47, dia masuk dalam 30,000. Kemudian dia tambah jadi 700,000. Bila dia mansuhkan yang 370, dia hantar lagi 40-50,000, jadi 1 juta sekarang. Tujuannya untuk apa? Untuk kali ini kita sembelih habis semua. Maka berlakulah 100,000 rumah dan bangunan Kashmir dimusnahkan. 13,000 aktivis dan orang awam Kashmir ditahan di penjara India. 13,000. Setiap hari ditangkap sampai 50, 100, masuk ke penjara di New Delhi. Dan apa yang mereka lakukan itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin. Sekarang ini yang tak tahu hidup atau mati, 13,000 orang ini ditangkap dalam tempoh 1 bulan. Setiap hari pembunuhannya adalah antara 3 ke 5 warga Kashmir terbunuh oleh serangan tentera India setiap hari. Tetapi kebelakangan ini pembunuhannya lebih ramai. Tidak dilaporkan kerana mereka telah mengunci semua internet, handphone semua tak jalan. Mereka bunuh setakat hari ini, daripada 5 bulan Ogos sampai hari ini, sudah hampir 1,700 orang.
Sebelumnya dia bunuh 3 ke 5 orang. Dia tengok, dia ikut sedap dia tengok ada anak muda, tangkap, tarik, bila dia melawan, tembak. Dan pembunuhan ini semakin ganas. Mereka berani melakukannya di depan orang ramai, dan tidak takut soal ada saksi atau tidak, ya, kerana dia tahu bahawa kerajaan India telah memberi kebebasan untuk tenteranya lakukan apa saja, dan mereka tidak risau kalau mereka akan didakwa, kerana kerajaan India tidak akan dibenarkan tentera didakwa. Jadi pembunuhan orang-orang Kashmir ini luar biasa, ya. Maknanya di depan mata orang ramai, ya. Macam betul-betul macam Palestin, dan nyawa warga Kashmir tidak berharga di sisi tentera India. Malah mereka mengatakan warga Muslim Kashmir adalah bagaikan termites, bagaikan anai-anai, dan kita boleh hapuskan mereka. Pembunuhan Kashmir ini sedang berlaku sekarang. Mereka telah dikepung di arah perintah berkurung 24 jam. Arahannya, kalau dia buka tingkap saja, nampak saja buka tingkap, tembak. Itu yang sedang berlaku di Kashmir sekarang, ya. Jadi ada hari-hari tertentu, terutama hari Jumaat, mereka cuba keluar kerana mereka nak sembahyang Jumaat, ya. Dan tentera telah bagi warning bahawa kamu tidak boleh. Kita hari raya Aidiladha dulu telah diisyarat tak boleh sembahyang hari raya. Inilah buat pertama kalinya turun-temurun orang Islam Kashmir tidak dibenarkan solat Aidul Adha dan tidak dibenarkan untuk melakukan korban. Sekarang masuk Jumaat yang ke-7, mereka tak dibenarkan solat Jumaat. Tapi ada yang berani keluar juga. Bila mereka keluar, dia bertempur dengan tentera dan ramai yang ditembak, ya. Ada satu lagi yang nak saya kongsi, tuan-tuan, ialah tentera India mengguna pellet guns untuk membutakan warga Kashmir. Ada satu senapang jenis ini yang memang ditembak daripada dada ke atas, dan tujuannya memang nak membutakan, ya. Dipanggil pellet guns, dan semua askar ini membawa senapang ini. Dia bersifat peluru yang macam berpecah, dan bila dia tembak, dia akan jadi begini, ya. Maknanya ditembak ke muka, dan butir-butir dipanggil apa nama yang besi itu akan merebak, terkena semua, ya. Dan yang ditembak itu bukan dia cari orang dewasa, tidak, dia tembak rambang. Jadi yang kena tu ialah kanak-kanak, remaja, ya. Dia tak kira, maknanya ada saja peluang ditembak. Tujuannya adalah dipanggil blinding the Kashmiri, membutakan orang-orang Kashmir. Dan mereka tidak rasa kok kesian, dia tembak wanita contohnya, kan. Wanita turut bersama dalam protes, angkat tangan dan mengatakan, mereka punya slogannya ialah Kashmir Azadi, Kashmir Azadi. Azadi itu bermaksud pembebasan, ya. Jadi kita ada satu kawasan nama AJK, Azad Jammu Kashmir. Azad itu bermaksud, dalam bahasa Urdu bermaksud liberation, pembebasan. Jadi bila wanita-wanita ini turun ke jalan raya dan menyatakan laungan itu, askar tembak terus, dan mereka tembak dengan itu, dengan pellet guns. Dan ini telah dibahaskan di peringkat dunia. Sudah ada sidang khas di peringkat UN Security Council membahaskan hal ini. Kenapa kamu guna benda ni? Sebab pellet gun ni tak digunakan di mana-mana dunia, di mana-mana negara, tak ada. India guna. Jadi mereka persoalan, kamu ni memang sengaja mau membutakan orang-orang Kashmir. Dan inilah yang berlaku setakat ini. Yang telah dibuta sudah mencecah lebih daripada 10,000.
berita tentang kezaliman tentera India terhadap Kashmir ini dilaporkan oleh Amnesty International, oleh Human Rights Watch, ya, hak asasi manusia, tetapi tidak diendahkan, dan mereka benar-benar hanya patuh kepada kalau United States, kalau Amerika mengatakan jangan, baru dia berhenti. Mereka diam, dia kata kamu jalan. Jadi sekarang keadaan memproses, membutakan orang-orang Kashmir ini sudah jadi satu benda yang tak terbayang di tempat lain. Kita dengar di mana, di West Bank, kita dengar di Gaza, kita dengar di Yaman, kita dengar di Syria, tapi kita tak pernah dengar kes yang macam ni. Rupanya di Kashmir ni lain. Dia ada macam satu agenda yang mereka reka sendiri oleh India untuk menghapuskan kelompok ini. Jadi suasana orang-orang Kashmir, baik lelaki, baik perempuan, baik kanak-kanak, baik remaja, baik dewasa, baik orang tua, dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Mereka nak menghapuskan 6 juta itu semua. Bukan senang nak menghapuskan 6 juta. Sama ada mereka dibunuh di situ atau mereka keluarkan daripada kawasan itu. Jadi ini satu yang dipanggil gerakan tentera India untuk melumpuhkan seluruh warga Kashmir. Okay. Sejak 5 Ogos 2019, iaitu bulan lepas, perintah berkurung atau curfew 24 jam di seluruh Kashmir di bawah India. Mana saya sebut tadi, Kashmir ini dibelah kepada 3. Yang besar sekali ialah Azad Jammu Kashmir sebelah Pakistan, kemudian dia panggil the Indian Occupied Kashmir. Jadi di sebelah India Occupied Kashmir itulah curfew telah dilaksanakan sudah sampai 7 minggu. 7 minggu, 7 Jumaat. Mereka tak dibenarkan untuk keluar nak beli makanan, tak dibenarkan untuk keluar membeli ubatan, dan tidak boleh keluar melainkan siapa yang berani dan akan menyambung nyawa.